mencari ilmu, buka minda kita untuk menerima, sebab ada segelintir daripada kita yang menggunakan akun pelakon yang makan garam dulu. Ya, kau makan garam, tapi perisa sekarang kau belum rasa. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, dah lama aku tak upload konten baru, video baru. Korang pun ada banyak tanya kenapa aku tak buat video baru lately. Aku sebenarnya dalam keadaan yang yalah, dengan COVID tak habis-habis ni kan, dengan kerja yang banyak tertangguh. Jadi tak ada motivation macam nak buat video, nak pergi interview orang pun rasa macam dalam keadaan sekarang ni rasa macam tak best, tak seronok nak pergi interview orang sebab suasana tu macam dia create vibe yang tak best. Tapi aku sempat juga untuk buat satu interview baru-baru ni. Aku ada pergi interview Fauzia Ahmad Daud, OG Ahmad Daud, atau aku panggil dia Kak OG. Sempat jumpa Kak OG dan interview dia. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu kau orang yang video ini ditaja oleh Mubi. Mubi ni satu streaming service yang paling baru sekali yang ada dekat Malaysia ni, dan banyak filem-filem yang best, yang menarik yang ada dekat Mubi ni. Filem-filem lama, filem-filem klasik lama, filem Kak OG pun ada sekarang dimainkan di Mubi. Banyak filem-filem dia ada kat situ. Jadi kalau korang berminat, korang boleh pergi melanggan dengan pergi ke www.mubi.com/tokayah dan korang akan dapat percuma 30 hari. Masih lagi ada guys, percuma 30 hari. Okey, langgan sekarang. Okey, pasal Kak OG ni aku buat interview online dengan dia, dan dia berkongsi perjalanan seni dia. Tapi waktu peringkat awal video tu ada ni masalah teknikal sikit, tapi aku huraikan kat sini lah. Apa yang dia cerita kat aku adalah tentang pengalaman awal dia, di mana dia start berlakon pada umur dia 11 tahun guys. 11 tahun, dan dia berlakon dalam filem Hati Batu guys. Hati Batu, arahan M. Amin. Kemudian filem kedua dia kata selepas filem tu dia berlakon lagi sekali setahun lepas tu, waktu umur dia 12 tahun, filem arahan Jamil Sulong, iaitu Permintaan Terakhir. Dan dia berlakon selepas tu dia berlakon watak utama dalam filem Ceritaku Ceritamu, arahan mak dia sendiri, Seniwati Saadiah. Dan kerana filem inilah guys, kerana dia berlakon filem ini, lepas tu dia ditawarkan oleh Datuk Rahim Razali untuk berlakon dalam filem Abang. Okay? Dan tanpa aku nak buang masa korang lama sangat dengan aku duk menceceh kat sini, jom kita tonton video interview aku dengan Kak OG Ahmad Daud. Jom. Bila kakak dapat naskah filem Abang tu, kakak memang tak nak berlakon Namron. Kakak takut sangat. Sebab apa? Nama gagah dalam filem tu. Siapalah saya ni kan. Ilmu lakonan bukannya hebat seperti orang-orang teater tu yang terlibat dalam filem Abang. Bayangkanlah Datuk Rahim Razali, Ahmad Yakin, Kamini Serega, Datuk S. Rumayno, Picasso, Lupala Syari, bercalang-calang. Allahyarhamah Noria, kakaknya Hilal Azman. Dia berlakon sebagai isteri Datuk Kamini Serega. She's very good actually. Sekali tu saya tolak. Mak saya cakap, kalau kamu Fauzia tolak, dia panggil saya Fauzia. Kalau Fauzia tolak skrip ni, Fauzia pelakon yang bodoh. Di sinilah Fauzia boleh kutip banyak lagi ilmu daripada nama-nama gah ni. Jadi saya beranikan diri menyahut cabaran mak. Masuk set. Memang nervous tu lah, tak boleh dinafikan lah. Rasa gemuruh,
lagi scene yang saya nak kena buat Ahmad Yatim. Ya. And then orang ada basic dalam seni lakon. Saya belajar dari rumah, daripada seorang seniwati. Okey, jadi memang saya ingat lagi saya punya gemetar nak buat adegan tu. Dan tapi satu Abang Mat lah, dia memahami kita orang baru kan. Dia memberi ruang untuk kita untuk settle down secara comfortable. Sebab kalau kita nampak gemuruh akan terseruang kan, permainan kita tu akan terganggu. Jadi kita buat latihan dan saya dapat merasakan dia memberi saya keselesaan untuk menterjemahkan adegan itu bersama dengan dia. So alhamdulillah satu take Namron. Masa tu pakai filem kan? Ya. Masa tu pakai filem kan? Jadi alhamdulillah. Dan banyaklah bila ada adegan kakak akan duduk dan menonton cara mereka membuat persiapan mereka untuk setiap adegan. Saya akan observe. Memang banyak sangat ilmu lah saya dapat. Dan tak sangka pula menang Best Promising Young Actress untuk Asia Pacific Film Festival untuk filem abang tu. Memang saya tak sangka. Tapi di situlah turning point-nya, di mana bila selesai acara anugerah tu malam tu, saya didatangi oleh Profesor Dr. Asya Sarji. Dia merupakan salah seorang juri di dalam festival itu. Dan juri-jurinya dari pelbagai negara Asia Pasifik tau Namron. Sebab kita dapat bertemu kan selepas tu. Jadi dia mendatangi kakak, dia cakap, I think you should focus in acting. Dia tahu, saya kata, why? I don't really like acting. I suka menyanyi gitu kan. Dia kata, no, your talent is more in acting. Jadi saya pun fikir balik lah macam saya fikir balik, saya masih lagi ketika itu 50-50. Saya dah masa tu saya dah mula start nyanyi kat kelab malam tau, Namron tahu. Menyanyi kat kelab malam kan Hard Rock Cafe dulu kan. Dulu tu spot tempat kakak menyanyi. Dan Federal Hotel, The Lounge kakak menyanyi. Saya ke arah tu lah. Dan saya pun ada buat album kan. Tahu. Jadi tapi saya memikirkan apa yang dia nyatakan, what she told me, and then I said, okay, saya didatangi untuk filem Azura. Saya dapat tawaran. Itu memang tak pernah terfikir Namron dalam kepala ni Azura tu akan menjadi box office, and then sehingga sekarang ni orang menonton dan masih lagi ingat yang akan bercerita tentang membeli kaset. That was the first Malay movie yang mengeluarkan kaset, dialog-dialog. Of course lah, sampai sehingga sekarang orang bagi saya kejayaan Azura kerana peminat-peminat Datuk Jamal Abdillah. Dan lagu-lagu yang dicipta oleh Datuk M. Nasir. You know, and we were there at the right time and at the right place. Zaman tu orang tengah gila motor kan, ada cerita zaman remaja. So itu adalah elemen-elemen yang saya terus terang merasakan menaikkan, yang berjaya meraih kutipan sehingga box office dan segala macam. Saya ingat lagi ada satu masa dulu Namron kan, kita promote, kita kena pergi tour tau, road tour. Film-film kita nak pergi road tour. Kalau boleh dobolah Malaysia. Jadi when we started promoting that movie, saya ingat lagi kat Coliseum. Sampai orang gegar kek bawakan Coliseum tu. Kakak panik juga. Sebab tak pernah berlaku dalam kehidupan. Dan dia tengok macam tu, macam kenapa aku terjaga dengan jerit-jerit lah. Azura. Saya jadi goblok sekejap lah. Saya tanya kan macam, siapa Azura? Bagi saya
dapat juga kan. Jadi diorang terik-terik. And then memang saya tak menjagakan lah. I have to thank Daddy M. Burhan yang melihat saya untuk melakukan watak tu. Dan bagi saya ianya bukan satu watak yang mudah. Memang bukan mudah. Sebab dia melalui proses dan fasa kan, daripada seorang budak sekolah. Dia bermula daripada seorang budak sekolah, akhirnya sebagai seorang ibu dan seorang isteri. So kematangan dia tu ada dia punya level. Dan ada sisi yang tak boleh saya lakonkan. Saya minta arwah mak datang set ajar. Sebab saya rasa macam sebab kita tak pernah berhadapan dengan benda-benda tu kan. Okey, ahli setan pertama, kita pergi road tour kat Johor. Tayangan perdana di Johor. Norang tahu tak pentas robok. Penonton naik atas pentas robok pentas. Padu cepat-cepat angkat-angkat. Bawa lari. Diorang ikut ni. Dengan apa diorang ikut pergi hotel. Bayangkan. Bernyanyinya tu jerit-jerit ni depan hotel nyanyikan lagu ahli setan. Kita sampai, ya Allah, apa ni? Masa tu tak boleh hadam lagi. Sama juga dengan filem Suara Kekasih. Bila tayang kita buat orang ikut sampai hotel. Bukalah pintu. Ayu dia bagi saya nama watak. Ayu tolonglah buka pintu, kita takkan balik selagi ni. So kita kena, we have to comply to their wishes kan. Orang datang jauh-jauh nak ambil gambar dengan kita. Kadang-kadang bukannya kita tak nak, tapi kerana the restricted, kita punya movement is being restricted. Kita dulu susah orang nak jumpa ni lakon. Macam saya sendiri, mak ayah saya tak sewenang-wenangnya kasi saya keluar. Tak boleh bersepak-sepak muka saya kat luar-luar. Mak Daud kan wedding. Jadi dan ini adalah praktis yang mak ayah saya praktikkan ketika mereka di Shaw Brothers. Arwah mak semasa bekerja dengan Shaw Brothers tak kasih sewenang-wenangnya keluar ke hulu hilir. You are an exclusive actress. You kena jaga tu. Sebab kalau orang dah boleh tengok kat sana sini, they will go and watch your movies. Itu adalah pegangan mak Jadi memang susah sangat. Kalau kita nak pergi chill dengan kawan pun, tak semudah itu. Dan for me at my life at that time was filled with work. Asyik, lepas satu filem kan. Memang sukar untuk berkomunikasi dengan kawan sekolah pun sukar. Apatah lagi untuk time for myself pun tak ada. Saya nak pergi shopping pun kena bawa kakak. Maksud tu apa shopping komplek kat Surau ada yang sampai nangis-nangis, akak yang pendek je. Kat shopping komplek kau menangis siapa? Macam kita tak tahu ke sampai macam tu. Akak yang pendek kan aku anak orang kan. So kalau orang sentuh tentang pasal saya ni prima donna, terus terang saya rasa macam saya honest kat sini saya rasa malu orang panggil saya prima donna. Saya rasa malu sangat. Sebab saya terus terang, saya meletakkan diri kakak sebagai siniwati berwatak. You know, saya memang seorang aktris yang berwatak. Saya pasal kalau orang tengok saya tak peduli how do I look. Saya lebih pentingkan berjaya atau tidak saya menerjemahkan watak itu. Kan, sebab itu yang bagi saya yang amat-amat penting untuk saya meninggalkan impact. Because due to the fact that I truly appreciate and I learn to appreciate yang ini bakat yang Allah dah kasih kau. You have to respect your craft and your talent. Ini prinsip saya. Walaupun dah banyak anugerah ke apa, saya harus membuka minda saya untuk menerima input-input yang baru. Sebab kita kena sentiasa refresh kita punya minda, you know. Dan seni lakon ini pandangan kakak, nobody has to agree. Seni lakon ini, zaman mak saya berbeza Lamron. Mereka mempunyai pengajaran Hindustan. So ibarat dari strukturkan lakonan kamu kena begini. Okay? Dan bila saya belajar daripada mak,
okey caranya begini. Tapi saya masih lagi nak mencari kerana mak ayah saya sendiri kata, you have to gain knowledge. Tak boleh sandarkan pada nama Ahmad Daud dan Sahdia. No. Go out and gain knowledge. Okey. So, saya pergi mencari. Kan, terus saya tak pernah malu. Saya masuk kelas Ahmad Yakin betul saya pelakon bodoh, Namron. Kau bayangkan ya? So, I am like, buat kita pelakon bodoh. Tapi I tak boleh. Sebab I bodoh I belajar dengan apa. I pandai apa, I ajar. Tapi itu saya tak peduli. Saya nakkan ilmu dia. Dan mencari ilmu, buka minda kita untuk menerima. Sebab ada segelintir daripada kita yang menggunakan aku pelakon yang makan garam dulu. Ya, kau makan garam, tapi perisa sekarang kau belum rasa. Kau kena rasa perisa sekarang. Dan lakonan to me is that you have to make it believable. You kena memanusiakan watak itu kerana you melakonkan watak seorang manusia. Kenapa subconscious mind kita bila perkataan action aja kita macam aku nak berlakon. Okay. Jadi saya mendidik, I train myself that no, it's realism, it should be realistic, you know. So I learn the Meisner technique daripada seorang pengarah Australia, Namron. Saya belajar teknik itu. Dan masa saya di Jakarta, saya masuk student luar ke Taman Ismail Marzuki. 3 tahun saya duduk di Jakarta, saya berlakon di sana. So masa saya tak berlakon, saya masuk. Saya ingat guru saya Mendiang Wahyu Sihombing. So banyak yang saya dapat. Jadi proses pembelajaran itu satu, dan penorokaan kita sebagai seorang individu juga yang melalui pelbagai fasa kehidupan ini merenungkan dan mematangkan seorang aktor. Betul. Itu pandangan saya. Setuju. Sebab kadang-kadang orang kata memory recall. Saya tak setuju benda tu, Nara. Takkan saya nak menangis ketika kucing aku mati dengan aku menangis Ali tinggalkan aku, Abang Zaid tinggalkan aku. Perbezaan. And then saya tidak bersetuju juga kalau menangis itu kena meraung. Orang pun tak meraung pun tak boleh menang best actress. Macam tu kan. Saya tak boleh terima benda-benda itu. Saya pada kakak kejujuran dan keikhlasan. Okay. And then macam mana kakak boleh bertahan sekarang? Berbalik kepada you ada mission atau vision tak bila you melangkah masuk dalam industri ini? Mesti ada asbab kenapa seseorang itu nak menjadi orang seni. Sebab bukan mudah menjadi orang seni, kamu tahu. Kan? So visi saya nak meninggalkan legacy, nampak. Saya ingin mendidik adik generasi baru ni. Because to me, kita ni orang-orang terpilih tau. Bukan semua orang diberikan bakat. Kan? Untuk membuat orang happy, membuat orang sedih. Bukan mudah depan kamera tu dek. Jadi saya ingin mendidik juga adik-adik generasi baru tu. No. Bila kita tanya dia apa itu seni lakon, dia cuma cari jawapan dia adalah kita kena apa dialog, kita kena tahu watak tu. They forgot that acting is a craft. If you don't respect your craft, you will never respect your job. To me, tu pada kakak. Betul. So saya yang boleh saya bertahan sehingga sekarang, saya berpegang pada prinsip. Bila saya dapat skrip, saya tolak tepi benda lain, saya akan fokus perlu saya baca 20 kali skrip tu untuk memahami the subtext, the context, the pretext. I will do that sehingga saya masuk dalam jiwa watak. Kalau anda bertanyakan saya soalan yang apa benda yang tak best, 30 tahun lepas saya akan just give a straight to the point punya answer. Tapi saya dah nak masuk 59 tahun untuk ni. Kan? Kematangan pemikiran itu sangat berbeza. Dan penerimaan apa jua best atau tak best yang hadir dalam kehidupan Fauziah Ahmad Daud itu, penerimaan saya juga amat berbeza. Faham. Okey, contoh yang tak best dulu kita cakap. Okey,
cerita saya pasal kes hutang, pasal kes apa lagi yang sebelum itu, sebelum yang saya menjadi seorang artis, kes pasal bergaduh dengan Erma ke apa ke kan, dan cara kita bergaduh pun tak ada orang tahu senyap sunyi kan. Saya melihat apa yang dihadirkan pada saya itu semua ada ilmu di dalam apa yang berlaku itu nampak. Jangan menunding jari je kat orang apa yang berlaku. Saya melihat dari sudut itu. Because I'm talking as a Fauzia Ahmad Daud is going to be 59 years old, who is not 29, okay? So my approach to every single thing that happened to my life is purely very, very mature, sangat matang. So saya macam contoh kes saya pasal orang-orang teater tu, saya kenapa saya berani bersuara? Kerana saya meletak diri saya sebagai seorang usahawan. Ketika saya melaksanakan projek itu, saya tak boleh letakkan diri saya sebagai selebriti. Usahawan dia kena berani tampil ke depan. Usahawan tak ada hidup seorang usahawan pun tak ada jatuh bangun. Kalau tidak akan kental seorang usahawan. Kan untuk dia berjaya. So to me it's a good thing. Saya adalah pertama kali saya melakukan projek teater itu, dan sepatutnya saya merujuk kepada orang-orang yang telah berjaya melaksanakan projek sebegini. Di situ kesilapan saya. Saya tidak merujuk kepada sesiapa. Saya memikirkan bila buat projek teater sama macam kita buat drama. Produk siap, kita jual. You know, when they talk about ticket sales, pemasaran memang kena kuat. Pemasaran satu, and then penajaan. Okay, saya tidak mahu bercerita tentang salah siapa begitu ini. Kan, it's not good. Kita lihat balik apa kesilapan kita. Jadi saya tidak memarahi mereka itu, cuma kalau saya rasa ralat pun, kenapa arwah mak ayah saya perlu disentuh. Dan dalam hal ini kerana arwah mak ayah saya tak mengenali mereka pun. Kan, so tak perlu membawa orang yang dari arwah di dalam senario ini. Ini di antara kamu dengan saya. So settle it maturely, kan. Dan saya adalah orang yang bertanggungjawab. I don't care how I know when I said I will pay. Saya tak malu sing-sing dengan jual sambal. Lagi berkat. Resipi arwah mak pula tu berkat ke tak resipi arwah mak saya. Sampai boleh, alhamdulillah. So saya melihat ini satu ilmu untuk aku lagi mengetahui more about this is how you should when you want to produce a theatre. You kena learn all these things that you selama ni tak tahu. Okay, it's just not main buat aja just because you're a producer. Alright. So to me itu adalah ilmu yang terbaik Allah berikan saya melalui ujian itu. Bukan senang kan kita nak diuji pada bulan Ramadan. Saya terpilih. Alhamdulillah. Saya dapat berhadapan dengan ujian itu, dan jiwa saya tenang. Bila saya melalui fasa itu, jiwa saya sangat tenang. Kerana saya mengambil dari sudut mesti ada sesuatu yang Allah nak berikan untuk saya berhadapan. Allah is teaching me. Allah is having a conversation with me now. Maka itu saya tak mahu menunding daripada sesiapa. It's tak akan selesai. We want to find a solution. I don't want to find enemies. I want to find a solution towards that problem. Okay? Dan ada banyak lagi benda-benda. Kalau Damron tanya saya ketika saya muda dulu, saya akan menangis Damron. Apa jua yang datang, macam orang mengata saya masa saya buat melodi apa tu semua kan. Saya tak faham kenapa orang mengata aku aku cuma melaksanakan tugas dan tanggungjawab aku. Dia kena saman, masuk court kan, kena saman dengan Azwan Ali. Saya tak takut, saya di depan sebab I know I'm going to win the case due to the fact that saya dah mohon maaf secara live yang dia tuntut, tapi dia tak puas hati, dia nak saman juga. Okay, fine, let's go to court.
ilmu juga bagi saya. Kat situ kita dapat belajar macam mana peguam bela dengan peliti peguam ini kan. Cara mereka melakukan watak dalam mahkamah. It's a knowledge. Kalau dulu Namron tanya saya ni, saya kata Namron saya menangis, saya ini, saya tanya mak, you know. But the 59 years old Fauziah Ahmad Daud is entirely different. Saya tanya, saya menangis-nangis kat mak ketika itu. Macam apa salah Fauziah kan? Fauziah buat apa ni sampai keluar begitu, begini. Then I learn something. As long as like dalam kita meneliti usia ni kan, people enjoy provoking you. Orang suka sangat nak tengok you melata. Why give them the privilege? Kenapa kita harus memberi mereka ruang dan peluang? Kan? Untuk menjatuhkan kita, untuk melihat kita melata, untuk melihat kita jadi murung. Kenapa kita harus memberi mereka bertepuk tangan? Kita yang jadi depressed. So that was what I learned. Yes. Saya ingat lagi Namron, masa saya pulang dari Mekah, kakak berhijab for the first time. Itu kan orang paksa saya dengan sendiri, you know, dan saya memang minta berhenti 24 jam melodi, 24 hours. Bayangkan gaji saya 32,000 Namron. Saya berhenti 24 hours sebab hati saya kuat berkata jaga mak ayah. Dan betul, 2 tahun lepas tu Allah ambil ayah lagi. Tapi kita berpuas hati anak-anak Mak Daud ni dapat menjaga mak ayah. Itu kita bersyukur sangat sebab kita nakkan rahmat Allah. Okey, satu insiden kakak pergi mengurut. Lepas balik kan, dah berhentilah. Last time saya muncul melodi kali terakhir. Dengan berjubah, bertudung semua kan. Besok dia kakak pergi mengurut. Dan dengan mengurut, tiba-tiba tukang mengurut tu kata, saya mengurut kat pergi rumah orang. Tukang mengurut tu kata ada neighbor ni datang nak jumpa kakak. So saya kata kan saya tengah mengurut. Dia kata dia nangis-nangis kat luar, dia nak jumpa kakak. Saya kata kenapa saya tak pernah fikir apa-apa kan. Dia pun datang, dia datang Namron, dia terus peluk kaki kakak macam nak menyembah. Saya kata kenapa? Dia kata minta maaf saya selama ni mengatuk Oji, mengutuk Oji, memaki hamba Oji. Dia bertudung lama. Saya cakap kenapa? Saya cakap dia kutuk ayat. Agak masa tak biar what I do. Kan? Saya benci tengok Oji dekat melodi apa semua. Kan? Dan saya menyedari yang saya berdosa sangat dekat Oji. Kan? So, saya tergamam tau sebab saya tak pernah terfikir kerana melodi tu akan ada manusia-manusia yang begini yang akan mempunyai persepsi terhadap saya yang sebegini kan, macam jahat sangat kan buka melodi ya. Aku cuma cakap je kan, I'm only the morning host kan. Jadi but then saya tanya dia baik, kenapa saya tanya you bertundung, habis tu you cakap saya adalah berbalaskan ini kan. But then I realised that no, the most important thing here, tiba-tiba minda saya berubah ketika itu juga di mana saya menyedari bahawa no, the most important thing, dia sanggup datang dan memohon maaf. Tak semua orang berani buat macam tu, tapi dia berani. No, that's the beauty about this person. Dia buat silap, dia tak malu untuk memohon maaf. Kat situ saya kata and saya rasa lega dan tenang bila saya memaafkan dia. Saya peluk dia. Saya kata semua orang buat sini. Saya katakan tak apa, saya maafkan awak. Saya rasa memaafkan itu sangat-sangat indah perasaan. So itu memang bikin agak macam panik juga ketika itu. Benda-benda yang saya tak pernah terfikir Namron. Untuk seorang yang tidak menggemari seni lagu, saya tidak pernah menjangkakan hingga sekarang ini saya tidak pernah menjangkakan yang Allah akan memberi saya pelbagai nikmat. Walaupun nikmat dan juga ujian. I am so blessed bagi saya kan. Okey, yang paling menyentuh hati saya bila saya dapat memberi arwah saya melihat penghijrahan. I thought that was the most beautiful thing I gave to them as a daughter.
So kalau orang tanya apa-apa dan mendapat anak, Allah anugerahkan saya Nur Aminah Aisyah. Saya lost masa arwah mak saya meninggal 1,5 tahun kakak lost. Kakak tak murung, kakak lost. Saya tak nak berjumpa orang, saya tak nak buat kerja saya asyik berulang alik ke tanah suci. You know that 1.5 years. Lepas itu Allah gantikan saya dengan seorang anak yang namanya saya letak Nur Aminah Aisyah. Dan perangai dia persis Sriwati Saadia oleh aku. Inilah kan keajaiban Allah. So saya rasa penyampaian dari sudut Alhamdulillah, saya yang tidak pernah ada pengalaman jadi seorang ibu maupun ayah, tetapi Allah memberi saya ilmu itu melalui orang lain, di mana saya dapat melihat bagaimana kita harus membesarkan anak, mendidik anak, membentuk anak, kan? You don't expect them to be genius. Saya selalu kata pada anak saya, I don't expect you to be a genius. You must do whatever you love to do. We cannot, saya tak boleh harap, tak boleh memaksa dia mengikuti jejak kakak. Dia pasti akan ada apa yang dia inginkan. So and the other thing is that the most beautiful thing yang Allah berikan saya is that bayangkan pada usia sebegini saya masih lagi dikehendaki dalam industri. Pada usia ini datanglah yang muda, yang cantik, yang apa pun, tapi masih lagi orang meniti di bibir mereka. Saya inginkan Fauzia Ahmad Daud untuk kawan tadi. So apa lagi yang kita nak? Ya, betul. Dah melalui dah. Semua orang satu dunia affected melalui pandemik ni. Bukan pelakon Malaysia saja. Pelakon luar negara pun affected. Cuma mungkin kalau kita tak membaca, kita tak tahu, kan? Sebab kita fokus kita kepada artis-artis dalam negeri kita ini. Macam saya ambil saya lah, saya tidak mahu menyentuh yang lain. Saya ambil saya seorang ibu tunggal. Tapi apa yang berlaku ini tidak melemahkan saya, tidak melemahkan semangat saya. Saya pun tak ada job berlakon, tak boleh buat apa. Tidak melemahkan saya kerana saya melihat Allah dah beri kita ni branding. Kita ni asset. Okay, branding contohnya Namron, you are a brand. Aku makan kau kopi telur kuning. Brand. Yes, aku berikan. Fauzia Ahmad Daud is a brand. Okay, siapa lagi? Kita ni semua ni ada branding masing-masing. Dan kita ada skill kita. Namron ada skill mengarah, berlakon. Kakak pun sama. Kenapa kita tidak mahu menggunakan brand kita, skill kita, kita sebagai aset untuk menjana pendapatan? Okey, mula-mula lockdown, saya melalui fasa yang saya harus menyelesaikan hutang-hutang itu. Okey, first lockdown. Apa yang saya lakukan? Skill saya sebagai orang yang mempelajari masak daripada arwah mak. Sebab arwah mak punya sambal goreng saja itu dah lama saya buat. Allah kasih ilham tu pada saya ketika tu dulu saya buat, orang semua kata Sriwati ni jual sambal. Sekarang orang yang kata tu jual sambal juga, bro. So berbalik kepada apa yang saya nak nyatakan, macam-macam kita boleh buat, lagi-lagi online. Sebenarnya bila you mengenali online business, you betul-betul tahu online business ni, you belajar betul-betul, you can hit millions of dollars. But you have to have a sifu. You kena ada mentor, you kena ada sifu, you kena buang ego dan masuk balik kelas business online. Okey, contoh bila kadi yang kedua ni, kadi yang tak kawan banyak kadi dan orang kita lona, saya buat online kelas acting dan siapa nak kasih satu kelas 3,000 satu minggu buat 2 kelas 6,000 kali 1 bulan, siapa nak kasih dan kan? So inisiatif kita tu, sebab kita menyadari dan mengenali siapa aku, apa yang Allah dah berikan pada aku ni. Tapi berbalik pada macam yang berkait tadi, dengan izin dia juga, kita usaha pun dia tak izinkan, tak jadi. Okey, saya buat benda itu ya, online.
bila saya buat online itu disedari oleh pihak lain yang memberi dana untuk saya melangsungkan apa yang saya lakukan itu. Kita yang kena buat ambil langkah pertama. Alright, okay. Now, then saya kena tukar game plan. Kita kena tukar game plan. Bila saya buat sambar, semua orang dah buat sambar. Okay, what is next? Kan? So, saya dah ada perancangan. Okay, apa yang aku nak lakukan? Because at the end of the day, the word is we need to survive. We all have families. We need to survive. Kan? So kita tidak boleh merintih, tidak boleh asyik menyalahkan orang itu, orang ini, because saya selalu mengatakan pandemik ini sebenarnya Allah sedang berbicara dengan kita, antara kita sedar atau tidak. This world is evolving, tak? Dunia sekarang dah berubah. So kita pun kena berubah, kita kena adapt. Macam kita sekarang tengah buat online ni, kan? Dulu kita tak pernah berfikir kan kita akan bercakap macam ini. But everyone has to adapt. Mindset kena ubah. First and foremost, kena ubah mindset bagi saya. And then you ask yourself, cari dalam diri apa kekuatan aku. Daripada kekuatan itu aku ada skill, aku ada kekuatan, change it into jadi menjana pendapatan. But you carilah orang-orang yang boleh membantu you. You have to have a team. Tak boleh asyik minta maaf. Saya bercakap macam-macam, saya baca kan tentang apa yang berlaku terhadap artis kita. Yeah, with all due respect to them. But I think mereka ini harus mengubah pemikiran mereka. Tidak boleh aku berdoa je tanpa usaha, tak boleh, Namron. Sebab melalui doa Allah bukakan jalan. Bila Allah bukakan jalan, dia suruh kita kau usaha. Sebab dia berfirman, rezeki aku ini maha luas. Pergi cari. Kenapa mesti nak fikir aja Malaysia? Berbalik kepada buku The Blue Ocean Strategy, orang-orang bisnes akan baca buku tu kan. Saya membaca buku. Sekarang kita satu melalui jari je kan, satu dunia boleh dapat cerita. Betul. Dia nak ajar macam pengarap-pengarap, macam Namron, ajar mengarap melalui online. Ramai yang sebenarnya nak. Kalau bukan kita yang berkongsi ilmu kita kepada generasi baru, siapa lagi, Namron? Ya. Kan? And I truly, kenapa salah satu sebab saya bersetuju untuk diwawancara oleh Namron? Because I know how passionate you are towards your craft. Saya tak mau bercakap dengan orang yang asal boleh dia tidak boleh memahami. Kita tidak akan bercakap bahasa yang sama. Jadi saya melihat, no, you semua artis you kena ubah game plan. You kan, tu pasal Allah sendiri suruh berniaga. Nabi kita sendiri berniaga, Namron. Tapi kena ada ilmu. Kena ada ilmu berniaga. Kan, tak boleh asal boleh. Dan sekarang banyaklah online classes bisnes Pak Kakak sendiri masuk. Berbagai guru saya masuk. Sebab setiap guru itu ada kekuatan masing-masing. Betul. Itu bukan forte kita kan, perniagaan ni. Kita kalau dulu berniaga drama, illustration, kita dah tahu dah. Ni kita cakap perniagaan yang produk berbeza. Okey? Itu terus terang pandangan dari hati saya yang sangat-sangat ikhlas. Berani untuk ubah your mindset, berani menyedari bahawa kamu itu adalah asset, kamu adalah jenama, you already is a brand. Now, keluarkan skill kamu. Make money through that.